Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan sambung untuk bab 5 iaitu nisbah trigonometri. Yang mana dalam bab ini kamu akan pelajari hanya satu subtopik sahaja iaitu berkenaan dengan sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam segitiga bersudut tegak. Okey, so kenapa kamu kena pelajari bab ni? Okey, kat sini boleh baca lah. Okay, masing-masing ada buku teks kan. So buku teks itu kamu boleh rujuk bab 5 muka surat 106. Okey, kenapa kamu perlu pelajari? Yang pertama, nisbah trigonometri membolehkan masalah berkaitan panjang, tinggi dan sudut dapat ditentukan dengan menggunakan segitiga bersudut tegak. Okey, yang keduanya, konsep trigonometri digunakan dalam bidang pelayaran, penerbangan, kejuruteraan, astronomi, pembinaan dan sebagainya. Okey, kalau kamu tengok dia bagi contoh dekat bawah ni dia bagi sungai merupakan sumber utama air untuk kegunaan domestik kepada manusia. Jadi kelebaran sungai di kawasan tertentu dapat dihitung dengan menggunakan konsep trigonometri. Okey, contoh dia bagi sudut dari kedudukan juru ukur ke pokok yang menjadi tanda rujukan pada titik R. Seperti pada rajah di bawah, boleh diketahui dengan menggunakan theodolit, alat mengukur sudut jarak jauh. Jika panjang PQ dan sudut PQR diketahui, maka kelebaran sungai PR boleh dihitung dengan mudah melalui kaedah trigonometri. Okey, kalau kamu pernah pergi jalan, lepas tu nampak ada seseorang ataupun adalah pekerja kat jalan tu yang sedang yang nampak dia pakai ada theodolit ni, yang macam kamu punya stick phone tu kan, yang nak ambil gambar tu, tapi itu untuk kamu punya gambar lah. Yang ini untuk mengukur, untuk mengukur jalan, untuk mengukur lebar jalan, okey, yang dia panjang jalan. So nama dia theodolit. Okey. Okey, kita sambung. Yang ini pengetahuan eksplorasi zaman. Al-Battani atau Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Abu Abdullah ialah bapa trigonometri. Jadi kebetulan nama kelas kamu 3 Battani. So kamu tahulah kamu adalah kepala kepada trigonometri. So kamu kena lagi hebat daripada kelas lain lah, kerana kamu adalah bapa trigonometri kan. Okey, nama kelas kamu adalah bapa trigonometri. So beliau dilahirkan di Batan, Damsyik. Beliau merupakan putera Arab dan juga pemerintah Syria. Al-Battani diiktiraf sebagai ahli astronomi dan matematik Islam yang tersohor. Al-Battani mendapat pendidikan awal daripada bapanya sendiri, Jabir Ibnu San'an, yang juga merupakan seorang saintis yang terkenal pada zamannya. Dan beliau berjaya meletakkan trigonometri pada tahap yang tinggi dan merupakan orang yang pertama yang menghasilkan jadual cotangents. Okey, nak tahu jadual cotangents ni boleh search Google. Okey, dalam bab ni kamu akan banyak dengar perkataan darjah, hipotenus, cosinus, sinus, tangent, theorem Pythagoras. Okey, in English, degree, hypotenuse, cosine, sine, tangent, Pythagoras theorem. Okey. Jadi kalau dalam bab ni cikgu akan singkatkan cosinus jadi cos, sinus jadi sin, tangent jadi tan. Senang nak ingat. Panjang sangat cosinus, sinus, tangent, susah nak ingat kan. Okey. Subtopik yang kamu akan belajar 5.1. Satu subtopik ni sahaja. Tapi standard pembelajaran ni banyaklah dalam subtopik ni. Okey, subtopik yang besar ini adalah sinus, kosinus dan tangent bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. So dalam standard pembelajaran ni, kamu akan mengenal pasti sisi bertentangan dan sisi bersebelahan berdasarkan suatu sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak.
suka untuk cikgu ingatkan, dalam bab ini kamu hanya bermain dengan segitiga bersudut tegak sahaja. Dalam bab ni kamu akan bermain dengan segitiga bersudut tegak sahaja. Okey, segitiga bersudut tegak sahaja. Jadi segitiga lain tak ada. Segitiga sama kaki ke, segitiga sama sisi ke, ada, tapi kamu kena tengok dari sudut segitiga bersudut tegak. Okey, nanti kita akan explore lah contoh yang mana kalau ada segitiga sama sisi, macam mana kamu tengok dari dalam bentuk segitiga bersudut tegak. Okey, bagaimanakah kamu nak kenal pasti sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan hipotenus? Okey kelas, dulu waktu form 1. Okey, waktu form 1 kamu dah belajar bab teorem Pythagoras. Okey, yang mana teorem Pythagoras ini hanyalah, memang kamu tahu dia adalah untuk segitiga bersudut tegak. Okey, dan dalam teorem Pythagoras pun kamu dah kenal hipotenus. Kamu dah kenal hipotenus. Dan dalam bab ini, untuk nisbah trigonometri, kamu akan mengenal pasti sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. Okey, untuk segitiga bersudut tegak. Okey, tengok gambar rajah ni. Okey, saya cikgu fokuskan pada sini dulu. Okey, PQR. Okey, PQR, kamu ada segitiga bersudut tegak di sini. Okey, yang mana segitiga ini dilabelkan sebagai P, Q dan R. Kalau kamu masih ingat waktu tingkatan 1 tu, cikgu ajar, okey, di sini adalah sudut tegak yang mana nilainya 90 darjah. Okey, bertentangan dengan sudut tegak, panjang sisi PR, ini kita panggil hipotenus. Kalau masih ingat besar pula tulisan cikgu. Okey, kalau masih ingat dia dipanggil sebagai hipotenus. Hipotenus, bukan hipopotamus. Okey, tapi hipotenus. Okey, apa maksud hipotenus? Yang pertama, dia bertentangan dengan sudut tegak, iaitu sudut 90 darjah. Yang kedua, dia adalah sisi terpanjang. Okey, sisi terpanjang. Sisi terpanjang bagi segitiga bersudut tegak. Okey, sisi terpanjang bagi segitiga bersudut tegak. So, waktu form 1 kamu belajar ini sahaja dalam teorem Pythagoras. Okey, kamu belajar yang ini sahaja. Tapi untuk form 3, dalam bab ini, nisbah trigonometri, kamu akan mengenal pasti sisi yang bertentangan dan sisi yang bersebelahan. Okey, untuk mengenal pasti sisi bertentangan dengan sisi bersebelahan. Okey, let's move to the next example. Okey, contoh dia seperti ini. Kita teliti pada rajah pertama dulu Jangan sibukkan rajah kedua tu. Sibukkan rajah pertama ni dulu. Okey. Kita tengok rajah pertama. Kamu ada sudut. Okey, sekarang kita masuk pada nisbah trigonometri. Okey, kamu ada sudut. Sudut kamu X. Dan sudut ini terletak pada bucu R. Cikgu ulang. Kamu ada sudut. Dalam rajah ini ada sudut. Sudutnya dinamakan sebagai X. Okey, sudut ni terletak pada sudut tirus. Pada muncung ni. Pada muncung R. Ini kita panggil sudut tirus. Yang ini sudut tegak. Okey, ini sudut tegak. Sudut. Okey, sudut tegak. Okey, ini sudut tegak. So, X kamu berada pada sudut tirus. Okey, ini sudut tegak. Okey, ini sudut tegak. X kamu berada pada sudut tirus. Ni, X kamu kat sini. Okey, ni adalah sudut tirus. So, X kamu berada di sini. Okey, bila X kamu berada di R, bucu R, okey, sini kita panggil dia sudut X lah. Sebab kamu dah namakan dia, dah labelkan dengan X. Jadi, kita akan panggil dia sudut X. P, R, okey,
garis PR ini kita namakan dia hipotenus. Okey, dia bertentangan dengan sudut tegak dan dia adalah sisi terpanjang bagi segitiga bersudut tegak. Okey, so PR ini adalah hipotenus. Okey, kamu tengok balik pada X. Okey, X. Okey, X ini dia bagi anak panah sini. Okey, so dia adalah bertentangan, betul? Dia bertentangan. X ini bertentangan dengan garis PQ. X bertentangan dengan garis PQ. Okey, jadi kita namakan PQ ini sebagai sisi bertentangan. Kita namakan PQ ini sebagai sisi bertentangan. Okey, kemudian sudut X. Perhati balik kepada sudut X. Okey, dan ini dia duduk ke anak panah ni. Anak panah ni tunjuk pada QR. Okey, QR. Okey, ini kita panggil dia sisi bersebelahan. Okey, sebab sisi QR ini, okey, QR, garis QR ini berada sebelah dengan sudut X. So, kita panggil dia sisi bersebelahan. Contoh sebelah saya boleh bagi dalam kelas. Danisha duduk bersebelahan dengan Adibah Husna. Batrisha bersebelahan dengan Tasha. Faisal bersebelahan dengan Hazim. Okey, Haya bersebelahan dengan Khamarina. Boleh? Nampak tak? Atirah bersebelahan dengan Syahira. Okey. Kemudian Haya bertentangan. Haya bertentangan dengan Aniza. Haya bertentangan dengan Aniza. Dia berdepan. Susah nak sentuh, kan? Jauh. Okey, tapi kalau Haya dengan Khamarina senang bersentuh sebab dia sebelah. Okey, itu cikgu umpamakanlah analoginya. Okey, jadi kalau X ini daripada sudut X ini, so yang bertentangannya, sisi bertentangannya adalah PQ. Daripada sudut X ini, sisi bersebelahan dia, yang bersebelahan dengan X ini adalah QR. Okey, so setakat ini kamu kena faham dulu daripada sudut X di mana sisi bertentangan dan mana sisi bersebelahan. Okey, boleh? Okey, ada masalah nak fahamkan. Cikgu harap kamu boleh faham dan jelas dengan penerangan yang cikgu bagi. Okey, sekiranya ada masalah waktu buat latihan tu boleh message cikgu lah. Okey. Kemudian kita akan tengok pada rajah kedua. Okey, rajah kedua. Okey, rajah kedua ini dia tukar sudut. Kalau tadi X itu berada pada sudut R. Pada R Okey, sekarang ni X itu berada pada sudut itu ditukarkan kepada bucu P. Dia namakannya sebagai Y. Okey, namanya sebagai Y. Okey, dia letak dekat atas ni. Okey, dia letak dekat atas ni. Dia letak dekat atas ini sebagai Y. Dia namakan sudut itu sebagai Y. Okey. Y, namakan sudut itu sebagai Y. Okey, PR masih lagi hipotenus. Dia tetap hipotenus, tak akan berubah. Sebab apa? Sebab kamu dalam bab waktu form 1 dulu kamu dah belajar dalam bab teorem Pythagoras yang bertentangan dengan sudut tegak. Okey, yang bertentangan dengan sudut tegak dia adalah hipotenus. Jadi sudut tegak berada di Q. Okey, tak berubah. Jadi yang bertentangan dengan Q adalah hipotenus, maka hipotenus pun tak akan berubah. Okey, jadi kita tengok pada sudut Y. Okey, sudut Y di sini. Okey, tengok pada sudut Y di sini. Okey, Y ini
bertentangan. Okey, 3 kali bertentangan lah ke depan dia. Bertentangan, maksud berdepan dengan dia. Berdepan dengan dia adalah sisi QR. QR. Okey, so namanya adalah sisi bertentangan. Okey, jadi kita boleh kata QR adalah sisi bertentangan bagi sudut Y. Okey, QR ialah sisi bertentangan bagi sudut Y. Okey, next kita tengok anak panah tunjuk pada PQ. Okey, PQ ini dinamakan sisi bersebelahan. Sebab duduk sebelah Y. So kita panggil dia sisi bersebelahan lah. Okey, jadi kita boleh kata di sini PQ ialah sisi bersebelahan bagi sudut Y. Okey, PQ adalah sisi bersebelahan bagi sudut Y. Okey, boleh faham? Boleh faham? Cikgu harap kamu boleh faham lah apa yang cikgu terangkan. Okey, kalau kamu bandingkan dua rajah ini, okey, kita bandingkan dua rajah ini. Okey, kalau dibandingkan dengan dua rajah ini, rajah 1 dengan rajah 2. Okey. Sisi bertentangan dan sisi bersebelahan itu berubah berdasarkan kedudukan sudut. Okey. Sisi bersebelahan dan sisi bertentangan itu akan berubah berdasarkan kedudukan sudut. Okey. Kalau pada rajah 1, okey, kalau pada rajah 1 ni sudut X. Okey, sudut X itu berada di bawah. Jadi berbezalah sudut X itu, maka dia punya sisi bertentangan pada PQ. Okey. Kalau rajah 2, sudut Y berada di P. Jadi sisi bertentangannya adalah QR. Okey. Rajah 1, sisi bersebelahan dia adalah QR. Okey, akan tetapi rajah 2, sisi bersebelahan dia adalah PQ. Okey. So maksudnya sisi kedudukan sisi bersebelahan dan sisi bertentangan itu kedudukannya adalah berdasarkan kepada sudut. Sudut itu duduk di mana? Okey, kamu hanya belajar dalam kes ini segi 3 bersudut tegak. Hanya ada 2 sudut sahajalah. Sudut tegak itu tak perlu diusik, memang situlah sudut tegaknya. Okey, jadi kamu hanya ada 2 bucu sahaja lagi. Sama ada X, kedudukan di X ataupun kedudukan di Y. Okey, sama ada kedudukan sudut itu berada di X ataupun berada di Y. Okey, jadi dia punya sisi itu berbeza berdasarkan sudut. Okey, cikgu harap kamu faham setakat ini untuk penerangan bagi mengenal pasti sisi bertentangan dan sisi bersebelahan bagi segitiga bersudut tegak. Terima kasih. Okey, kalau tengok pada ayat yang tulis kat sini apa yang cikgu terangkan tadi ditafsirkan dalam bentuk ayat seperti di sini. Berdasarkan sudut PRQ dalam rajah 1, sisi QR dikenali sebagai sisi bersebelahan, manakala sisi PQ dikenali sebagai sisi bertentangan. Okey, yang ni kamu boleh baca sendirilah. Okey, so bagi suatu segitiga bersudut tegak, so hipotenus ialah sisi terpanjang yang bertentangan dengan sudut 90 darjah. So hipotenus tak boleh berubah lah. Okey, segitiga sudut tegak itu pun tak berubah lah, sebab dia memang ada pada sudut tegak dia untuk segitiga sudut tegak. Jadi yang bertentangan dengan sudut tegak itu adalah hipotenus. Kemudian sisi bersebelahan dan sisi bertentangan ini seperti yang macam cikgu cakap tadi, dia berubah mengikut kedudukan sudut. Kedudukan sudut tirus yang kamu rujuk lah. Okey. Jadi secara umumnya cikgu harap kamu dapat kenal pasti apabila diberi satu segitiga bersudut tegak, kamu boleh kenal pasti di manakah sisi bertentangan, di manakah sisi bersebelahan bagi sudut yang dinyatakan,
Dan juga dalam masa yang sama, kamu kena tahulah di mana hypotenuse. Okey. Sekian, terima kasih.